saya nak sentuh sikit satu isu yang beberapa hari inilah, kalau tuan-tuan perasan saya tulis juga semalam. Ini isu berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan. Saya nak sebut juga isu ni sebab ia penting dan berulang-ulang beberapa kali. Jadi saya rasa saya perlu ambil tanggungjawab ni untuk sentuhlah isu ni. Sebelum tu, dua perkara penting untuk kita tahu. Yang pertama, kita ni bukanlah suka nak cari kesalahan orang. Itu bukan kepentingan kita nak mencari-cari kesalahan yang tersembunyi. Cuba untuk korek kesalahan yang tak ada pun, untuk hubungkan titik-titik yang tak wujud. Kita tak buat kerja begitu. Kalau orang bersikap jujur dan orang tidak bersikap prejudis ataupun tidak bersikap bias, kita pun tak ada masalah. Dan kalau orang berhenti memusuhi aliran lain, orang berhenti memberi kenyataan yang membawa perpecahan, pergaduhan, silap faham, kita pun tak ada lah kepentingan nak mencari-cari selalu. Saya ingat mungkin dah banyak tahun dah kot, 3-4 tahun saya tak pernah sebut tentang beliau. Tak pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak komen ni juga, bukan bererti kita marah dengan polis ke apa, tidak, bukan itu isunya. Saya nak kena jelaskan juga ni, Ketua Polis Negara adalah satu orang yang sangat humble yang saya kenal, sangat humble, sangat bezalah kalau tuan-tuan tengok ucapan dia di publik dan juga di belakang, dia sangat humble. Banyak mendengar, satu orang yang, dan dalam polis tu ramai pemimpin peringkat tertinggi yang memberi ucapan yang baik, yang menambahkan keyakinan rakyat, terutamanya mutakhir ni kan. Sebelum ni kalau kita dengar macam-macam tentang polis, tapi generasi kepimpinan polis sekarang ni, Masya Allah, nampak perubahan yang sangat mendadak. Ucapan-ucapan yang mereka keluarkan, gambaran kehidupan mereka yang mereka tunjukkan pada publik, apa yang mereka share, menambahkan keyakinan orang ramai. Ramai di kalangan mereka orang-orang yang hebat-hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu mereka untuk menjunjung tinggi amanah tu. Tetapi saya nak komen juga tentang Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Ayub Khan, Datuk Seri Ayub Khan. Isunya ini bukan baru tau. Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, daripada, saya pun tak tahu daripada bila, tapi ditimbulkan sekali lagi. Baru-baru ni beliau buat satu ucapan yang beliau buat dalam perhimpunan apa saya pun tak tahu. Seperti biasa, beliau selalu menyebutkan tentang aliran keganasan ataupun fikrah keganasan, ideologi keganasan yang bermula daripada pandangan Salafi Jihadi. Itu betul. Ada satu kelompok Salafi, iaitu Salafi Jihadi, yang mereka mengikut akidah Salafi, tapi pembawakan mereka adalah pembawakan ke arah keganasan daripada Al-Qaeda dan juga kumpulan-kumpulan yang affiliate dengan Al-Qaeda ni. Ia berlaku. Cuma apa isunya adalah, isu ini sering kali daripada dulu lagi digunakan oleh Datuk Ayub Khan untuk menimbulkan persepsi ataupun perspektif negatif kepada Salafi. Ini saya kena kongsi. Beliau sebut baru-baru ni tentang pengganas, keganasan dan sebagainya. Apabila beliau memberikan tafsiran itu membawa orang ke arah memahami yang idea ini berkembang disebabkan manhaj salaf membuka ruang supaya idea ini berkembang. Pembentangan-pembentangan itu memberi gambaran kepada orang yang dengar, terutamanya kalau dibuat dalam majlis orang yang membenci manhaj salaf, memberi gambaran bahawa daripada Salafi keluarnya ideologi bersifat pengganas begini. Antara yang beliau sebut kan, satu beliau sebut, kita boleh terima empat mazhab, tapi ideologi ni kita tak boleh terima. Sedangkan realitinya, para ulama ataupun a'immatus salaf, mereka berpegang dengan salah satu mazhab yang empat, ataupun pandangan-pandangan yang mereka pilih kebanyakannya tidak keluar daripada mazhab yang empat. Kalau nak cerita tentang Saudi specifically, mazhabnya adalah Hambali. Dalam kenyataan yang baru ni, baru dikeluarkan, beliau masa tu dah pakai 4 bintang dah, Timbalan Ketua Polis Negara dah.
Saya quote perkataan beliau, kita di Malaysia ahli sunnah wal jamaah, Syafi'i. Tapi kita raikan mazhab-mazhab lain, Maliki dan sebagainya. Dalam akidah kita mengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sufi pula mengikut Junaid al-Baghdadi. Tasawuf mengikut Al-Imam Al-Ghazali. Kata Datuk Seri Ayub Khan. Dan kata beliau, ini sama dengan 95% orang Muslim yang ada sekarang. Tak betul lah, tak betul. 95% orang Muslim yang ada di dunia ni tak kenal pun ideologi Syekhul Islam Al-Junaid Al-Baghdadi. Tak pernah tahu. Bahkan tuan-tuan kalau pergi tanya budak-budak universiti yang belajar pengajian Islam sekalipun, apa manhaj Junaid Baghdadi dalam sufi, majoriti mereka tak tahu. Kalau tanya Datuk Seri Ayub Khan pun belum tentu dia tahu. Dia main sebut dia. Katanya ini mewakili 95% umat Islam yang ada di dunia. Tasawuf Al-Ghazali, Sufi Junaid Baghdadi, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta mazhab fiqh Syafi'i, dan menerima keempat-empat mazhab. Lepas tu beliau kata, aliran yang bertentangan dengan ni, ini menyebabkan menjadi asas kepada pengganas. Lebih kurang begitulah. Selain daripada yang dia sebut ni, iaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufi Junaid Baghdadi, Tasawuf Al-Imam Al-Ghazali, selain daripada kumpulan yang dia sebut ini, boleh membuka ruang kepada pengganas, menyebabkan kumpulan pengganas ada. Berdasarkan apa yang dia kesan. Apa intipati ucapan dia? Intipati dia nak menunjukkan bahawa yang empat ni okey, ahli sunnah wal jamaah. Keluar daripada ini, kena berhati-hati dan kena berjaga-jaga. Sebab di sini membuka ruang kepada aliran pengganas akan tersebar luas. Aliran pengganas akan bertapak. Kalau saya cakap macam ni, ataupun Engku Fadil cakap macam ni, ataupun Ustaz Dr. Aiman cakap begini, okey, kita agamawan. Ataupun pengajian kita pengajian agamawan. Kita akan ada bias terhadap aliran yang kita setuju, dan kita mungkin akan bersikap keras terhadap aliran yang kita tak setuju. Tapi kalau timbalan ketua polis negara memegang tampuk kepimpinan tertinggi polis negara buat kenyataan macam ni, apa maksudnya? Satu, dia sideline Salafi daripada ahli sunnah wal jamaah. Dua, dia nak menunjukkan kalau bukan ini yang diikut, ini akan menyebabkan berlakunya ideologi pengganas. Sedangkan di Malaysia, bidang kuasa agama milik negeri, di bawah raja-raja, di bawah sultan setiap negeri. Dan salah satu negeri di Malaysia, negeri Perlis, tidak mengambil akidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah sebagai madhab dalam akidah, menerima pakai Salafi. Secara tak langsung, ucapan Datuk Seri Ayub Khan ni nak menunjukkan apa? Ni yang hangpa pegang tu, kena hati-hati. Ini tak betul. Sebab tu saya sebut tadi, kalau agamawan sebut macam ni tak apa, kita boleh berbeza pandangan. Tapi kalau pemimpin polis sebut begini, hang bagi gambaran yang hang bias dan prejudis terhadap satu mazhab rasmi di salah satu negeri di Malaysia. Dan ini bukan kali pertama. Ini bukan kali pertama beliau buat kenyataan yang jenis begini. Boleh cek balik ucapan dia. Ramai orang yang share juga. Itu antara yang disebut. Selain daripada ni, kena hati-hati, dia membuka pintu kepada keganasan. Baik, itu isu pertama. Yang kedua, sebelum ni beliau sebut juga, pandangan-pandangan luar ni, yang luar daripada yang ada ni, antara Syiah dan apa yang mereka sandarkan kepada Salafi, menimbulkan kekeliruan. Masa tu IKIM siarkan ucapan beliau dalam page IKIM di YouTube IKIM. Masalahnya apa? Dalam masa yang sama di Malaysia, ramai kelompok agamawan yang suka tuduh orang lain Wahabi. Termasuk yang duk share senarai Wahabi, nama saya dalam tu juga. Depa share senarai kan, senarai Wahabi banyak. Bila pergi ke forum, kita tanya siapa Wahabi? Satu nama pun tak boleh sebut. Dalam forum terbuka, kita tanya siapa Wahabi dalam list ni? Satu nama pun tak berani nak sebut. Tapi bila buat list, bukan main panjang, list boleh tulis. Serangan
diberikan macam biasa. Di luar diteruskan seperti biasa. Buat list, letak nama satu persatu. Kalau tanya siapa? Tak boleh jawab. Jadi isunya, sikap prejudis ni, agamawan berbeza pandangan dah lama buat. Tapi bila timbalan ketua polis negara pun main game yang sama juga. Main game yang sama juga. Perpecahan, membawa ruang kepada keganasan. Ini sikap yang tak adil. Sikap yang tak adil. Satu kan. Contohlah, kononnya nak kata kalau tak ikut Asy'ariyah, tak ikut Maturidiyah, ini akan menyebabkan ideologi keganasan ni tersebar. Baik. 2017 dulu, masa Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib bersetuju masa tu dengan King Saudi, King Salman, untuk buka King Salman Center for International Peace di Kuala Lumpur 2017. Okey? Ketika itu, tuan-tuan tahu pandangan saya bukan pro Saudi, saya kritik Saudi banyak kali dah. Itu pendirian kerajaan pada ketika itu. Kalaulah di luar daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah ini merupakan asas kepada pengganas, membuka pintu kepada pengganas, masa tu Datuk Seri Ayub bertanggungjawab terhadap keganasan, anti-terorisme. Apa nasihat yang dia bagi kepada Perdana Menteri time tu? Stop. Kalau dia beranggapan mazhab yang dipegang di negara tu, di Saudi, adalah asas kepada keganasan, kenapa tak stop? Apa nasihat yang dia bagi kepada Perdana Menteri? Di mana suara dia? Sekarang ni, lawatan terakhir Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Saudi, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut dia tak setuju dengan tindakan kerajaan PH sebelum ni yang tutup center tu, dan dia terbuka untuk buat perbincangan semula untuk buka. Sekarang beliau menjawab timbalan ketua polis negara. Kalaulah pada pandangan dia, of course lah Saudi tak pegang dengan Maturidiyah, tak pegang dengan Asy'ariyah, berpegang dengan Salafi. Dan gambaran-gambaran yang diberi oleh Datuk Seri Ayub ni, Salafi ni, affiliate dia banyak membuka ruang kepada keganasan. Di mana suara dia? Bantahlah. Kalau betul nak bantah, bantah. Tapi itu tak dibantah. Hakikatnya Salafi sama juga macam Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun Syiah ataupun Khawarij, dia ada spektrum yang berbeza. Sub kumpulan teroris ni adalah kumpulan minoriti. Dan kumpulan minoriti ini menerima tentangan yang kuat ataupun fatwa-fatwa hatta di negara Salafi sendiri, di Saudi, di Qatar, memberikan fatwa yang keras terhadap kelompok ini. Bahkan usaha Saudi nak lawan dengan kelompok yang ekstremis Salafi ni, ekstremis Salafi jihadi, disokong oleh kerajaan Malaysia. Mana dia suara ketua terorisme masa ketika tu, anti-terorisme, yang sekarang jadi timbalan ketua polis negara? Pasal apa masa tu tak bagi nasihat? Kalau betul dia bersuara di atas kebenaran. Daripada Salafi ada banyak pecahan. Gerakan Wahabi di Saudi, Salafi, menisbahkan diri kepada Salafi. Tapi apakah semua Salafi Wahabi? Tidak. Ikhwanul Muslimin di Mesir, tokoh-tokoh besarnya, ucapan mereka dalam akidah adalah ucapan Salafi. Tapi apakah mereka Wahabi? Mereka bukan Wahabi. Bahkan mereka ada hubungan yang tak berapa baik pun dengan Saudi, Ikhwanul Muslimin. Dan daripada Ikhwanul Muslimin ini ada banyak gerakan Islam di seluruh dunia. Hamas antara kumpulan yang afiliasi dia kuat dengan Ikhwanul Muslimin. Ittihad Ulama di Qatar kuat afiliasi dia dengan Ikhwanul Muslimin. Tokoh-tokoh ini semua, kebanyakan mereka Salafi. Ucapan pemimpin Hamas kebanyakannya Salafi. Tapi mereka bukan Wahabi. Spektrumnya berbeza. Dan kedua-dua ni sama ada asas daripada Ikhwanul Muslimin ataupun Wahabi di Saudi, kedua-dua ini tidak menyokong aktiviti keganasan. Di Malaysia, mazhab negeri Perlis menerima akidah salaf dan terbuka dalam menerima keempat-empat mazhab. Pandangan mazhab mana-mana mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan
pandangan ini sering dikemukakan untuk membantah sebarang aktiviti keganasan. Masih Salafi, tapi bukan Wahabi. Dan semua aliran ini tak ada kena-mengena dengan keganasan. Ada sub kumpulan Salafi Jihadi, ada. Dalam masa yang sama ada juga sub kumpulan Maturidiyah Jihadi. Taliban masa di Afghanistan, Salafi pun dia bunuh. Masa di Afghanistan. Dalam sejarah keganasan yang paling besar atas nama agama, atas nama mazhab, keganasan yang paling besar, merekodkan pembunuhan paling ramai adalah gerakan Ibn Tumat, Asy'ariyah, yang telah membunuh lebih 70,000 orang di Maghrib. Tuan-tuan nampak realiti dia apa? Ada sebahagian kelompok Salafi yang keras memberi kenyataan kafir kepada Asy'ariyah. Ada. Dalam masa yang sama, ada sekelompok Asy'ariyah yang keras memberi kenyataan takfir kepada Salafi. Ada. Demikian juga berlaku kepada Maturidiyah, demikian juga berlaku kepada Syiah. Untuk berlaku adil, dia berlaku dalam semua aliran. Datuk Ayub cerita, kelompok ini mereka mudah mengkafirkan orang. Kalau hang baca buku-buku hang akan dapati dalam akidah ini berlaku dalam semua mazhab. Bahkan ada perbincangan dalam mazhab Asy'ariyah tentang orang, perkara-perkara yang basic, asas bagi orang tu percaya bahawa Allah Ta'ala bagi kekuatan ataupun Allah Ta'ala bagi kuasa untuk benda panas untuk membakar. Allah bagi kuasa benda panas buat dia membakar. Kafir atau tidak? Sebahagian ulama Asy'ariyah kata itu kafir. Sebahagian kata tak kafir, tapi fasik. Dia kena percaya bahawa yang berlaku api, rasa panas, talazum adi, kebiasaannya sahaja. Saya bukan nak kata mazhab Asy'ariyah salah ataupun betul, tetapi tendensi untuk mengkafirkan orang ada dalam semua mazhab. Sebahagian ulama Asy'ariyah telah mengkafirkan orang yang tidak mengikut kaedah logik akal dalam mengenali Tuhan. Tidak mengikut apa yang digunakan hujah akliyah. Kalau saya boleh kongsi sikit sekejap. Kan Al-Qurtubi sebut, "Dhahaba ba'dul mutaakhirin wal mutaqaddimin minal mutakallimin ila man lam ya'rif Allah Ta'ala bi turuqil lati taraquha wal abhath allati harraruha lam yasih imanuhu." Sebahagian daripada mutakallimin, orang-orang ahli kalam yang dahulu dan sekarang, menerima pandangan bahawa sesiapa yang tidak mengenali Allah dengan jalan begini, dengan perbahasan-perbahasan begini, iman mereka tidak sahih. Ini sebut Imam Qurtubi sebut. Dan Imam Qurtubi sendiri bantah, kalau pegang pandangan yang macam ini, sikitlah sangat ahli syurga, sebab kebanyakan orang tak pernah tahu pun perbahasan yang begitu. Al-Shirazi, alim besar dalam mazhab Asy'ariyah, kata Shirazi, "Faman i'taqada ghaira ma asyarna ilaihi min i'tiqadi ahli al-haqq al-muntasibin ila Imam Abi Hasan al-Asy'ari fahuwa kafir." Sesiapa yang beriktikad selain daripada i'tiqad yang aku tuliskan di sini mengikut Abu Hasan al-Asy'ari, maka dia kafir. Saya nak sebut kat sini, sebagaimana ada sekelompok daripada Salafi yang mudah mengkafirkan Asy'ariyah, demikian juga ada sekelompok Asy'ariyah yang mudah mengkafirkan Salafi. Dua-dua belah berlaku. Kerana takfir ini, ISIS mungkin telah membunuh orang. Kerana takfir ini juga dahulu Ibn Tumat telah membunuh lebih ramai daripada ISIS. Apakah salah mazhab? Ikut logik Datuk Ayub Khan ni, salah siapa ni? Dua. Yang ketiga, beliau sebut tentang isu bid'ah. Kelompok-kelompok ini katanya satu fahaman yang aktif sejak dahulu lagi, eksploitasi isu bid'ah. Pada dia tak ada bid'ah hasanah, tak ada bid'ah dalalah, bid'ah semua masuk neraka. Pertama, bila beliau kata satu fahaman yang aktif sejak dulu, kita nak tanya dia maksudkan ni siapa? Kalau dia maksudkan Salafi, kita tidak bermudah-mudah untuk kata ke orang bid'ah masuk neraka. Itu tuduhan palsu. Ya, ada pandangan ulama yang berpandangan bahawa semua bid'ah dalalah. Yang hasanah itu tidak dinamakan bid'ah. Ini perbahasan akademik, tak ada kena-mengena dengan teroris.
mengatakan sesuatu amalan pada perkara khilafiyah sebagai bid'ah, pandangan lain kata dia sunnah, ini perbahasan akademik. Masalah dia tak tahu. Dia tak tahu. Mengatakan perbuatan yang orang biasa buat sebagai bid'ah, ini bukan isu teroris, ini bukan isu ekstremis. Nanti kita akan tengok dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah salah satu mazhab ataupun mazhab yang paling banyak menghukum bid'ah, benda-benda yang ramai orang lain buat tapi tak ada asas. Apakah ini bererti mazhab Maliki ni mazhab ekstremis? Ada satu orang ni, Abdullah Jalil nama dia. Dia tulis di Facebook, Abdullah Jalil ni profil dia tulis sebagai salah seorang yang terlibat untuk kaunseling orang ISIS dan juga jamaah Islamiyah. Okey. Antara yang disebut, dia pergi jumpa dengan satu orang yang datang untuk kaunseling, suspek pengganas ke apa ke, suruh dia tu baca Fatihah sebagai buka majlis, dia tu tak mau baca Fatihah sebagai buka majlis. Kemudian penulis pun berbincang dan berdebat panjang dengannya tentang bid'ah menurut perspektif ahli sunnah wal jamaah, dan penulis mendapati kebanyakan tahanan yang terlibat dengan aktiviti ekstremisme mempunyai salah faham yang serius berkaitan dengan konsep bid'ah. Di mana salah fahamnya? Di mana salah faham? Bagi orang yang tak mau tambah apa-apa sebelum majlis, dia menganggap itu tidak sunnah, itu masih lagi dia menganggap tak boleh baca Al-Fatihah untuk mulakan majlis. Itu masih lagi, kalau dia anggap tak boleh begitu sebab Nabi tak mulakan majlis dengan Al-Fatihah, kalau buat begitu bid'ah, tak ada masalah. Bagi orang yang nak menganggap boleh mulakan majlis dengan Fatihah pun okey, kedua-dua dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Bayangkan benda yang lebih penting daripada itu, berkumpul ramai-ramai pada hari Arafah untuk berdoa. Imam Malik kata yang ni bid'ah. Apakah Imam Malik ekstremis? Ini kalau pakai logik Jalil ni, letak Imam Malik dekat dia, dia kata Imam Malik tak faham ahli sunnah wal jamaah kenapa betul. Nak sembelih binatang, Imam Malik kata kalau tambah perkataan minka wa ilaika, daripada engkau ya Allah kepada engkau kami sembelih, Imam Malik kata yang ni bid'ah, pasal kami tak pernah tengok orang Malik buat begini. Apa lagi? Banyak lagi perkara-perkara lain. Bagi salam 2 kali, khatib bagi salam, sekali masa masuk masjid, sekali masa naik mimbar, bid'ah. Imam duduk di satu tempat tak berubah lepas semayang, pada pandangan Imam Malik bid'ah. Sebab asas Imam Malik dalam menghukum sesuatu yang bid'ah adalah Nabi SAW tak buat. Ni kalau mai ni penasihat ni Abdullah Jalil, ataupun kalau mai Datuk Ayub Khan ke, pada pandangan depa Imam Malik macam mana? Ekstremis ke? Sebab mudah bid'ah perkara khilafiyah. Ini bukan masalah ekstremis, ini masalah manhaj. Al-Imam Syafi'i berpandangan pi kat Hajarul Aswad, sujud kepada Hajarul Aswad okey sebab Ibnu Abbas buat. Imam Malik berpandangan letak pipi kat Hajarul Aswad pun bid'ah. Hadis suruh cium, bukan suruh pi tampal pipi. Apakah kita nak kata mazhab Maliki ni ekstrim lah, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah? Tak, kedua-dua ini dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Dulu Datuk Ayub ada buat satu statement beberapa tahun lepas. Ada universiti di Jordan telah pun ban buku Ibnu Taimiyah, tak bagi pakai buku Ibnu Taimiyah. Apa tujuan kenyataan ini dibuat? Apa tujuan dia? Siapa-siapa yang belajar mana-mana bidang pengajian Islam, dia akan tahu. Dia akan tahu. Ada bab yang Ibnu Taimiyah adalah figure besar. Contohnya dalam bab membahaskan bantahan terhadap ahli falsafah, bantahan terhadap Syiah, bantahan terhadap Kristian. Ini 3 bab. Setuju, tak setuju, suka hati. Tapi pandangan Ibnu Taimiyah ditulis sebab dia antara tokoh Islam yang paling banyak menulis dalam bab ni. Membantah ahli falsafah, membantah Kristian dan membantah Syiah. Mana ada universiti yang haramkan buku Ibnu Taimiyah? Ada tak universiti tak bersetuju dengan dia? Ada. Tapi haramkan? Tak ada. Universiti mana kat Jordan yang haramkan tu? Kalau bab begini, kita tak boleh percaya perkataan Datuk Ayub Khan. Macam mana kita nak tahu bab lain dia cakap jujur? Dia sebut dalam ucapan dia sebelum ni, suspek pengganas ni menggunakan perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah masa lawan dengan Mongol, Ibnu Taimiyah kata sebab mereka ni tak mengamalkan hukum Islam, jadi mereka menghalalkan perbuatan pergi lawan sekarang, aktiviti keganasan.
Kerana orang Islam ni tak mengamalkan hukum Islam. Jadi kesalahan itu dia pergi letak atas kepala Ibn Taymiyah. Macam mana pula kalau orang mengambil perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahawa kita hanya ambil jizyah daripada ahli kitab sahaja. Kafir selain daripada ahli kitab, sama ada dia memeluk Islam ataupun dia dibunuh. Macam mana kalau orang utilize perkataan ini, dia ambil perkataan ini, dia kata Imam Syafi'i sokong teroris. Apakah itu salah Imam Syafi'i? Tak, bukan. Ini pandangan akademik Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang salah faham, ambil pandangan begini secara literal, kemudian dia pergi buat aktiviti keganasan, bukan salah Imam Syafi'i. Tapi bila mai bab Ibn Taymiyah, ungkapan demi ungkapan dibawakan oleh Datuk Seri Ayub ni nak menunjukkan Ibn Taymiyah tak boleh pakai. Daripada dia lah tokoh-tokoh teroris ni berkembang. Dan dia maintain dengan manhaj yang sama untuk tempoh masa yang lama daripada dulu sampai sekarang. Keganasan, saya nak cerita pasal keganasan. Selain daripada ISIS yang Salafi jihadi ni, apa lagi pintu yang membuka ruang kepada orang melakukan aktiviti keganasan? Ada dua. Satu, apabila pemimpin itu digambarkan sebagai Imam Mahdi. Bila dia digambarkan sebagai Imam Mahdi, orang sokong dia, orang anggap perjuangan dia tu perjuangan syar'i, dan daripada perjuangan itu dia pergi lawan dengan orang lain. Sebab kononnya nak install kerajaan Mahdi. Ini trend banyak orang yang sesat melakukan keganasan. Ini juga yang dibuat oleh Ibn Tumat dulu yang bunuh 70,000 orang. Pengikut dia dakwa dia Imam Mahdi, bermula di Maghrib bunuh orang yang berbeza mazhab dengan mereka. Di Malaysia. Tahun 1980, ajaran sesat Imam Mahdi, 8 orang serang balai polis, mereka terbunuh. Baru-baru ni, 2012 baru-baru ni, Khalil Afandi Hamid mendakwa dia Imam Mahdi, pergi mengamuk kat depan Jabatan Perdana Menteri Putrajaya, dia dibunuh. Kenapa ini tak diadres? Yang trend menggunakan nama Mahdi ni, untuk menghalalkan keganasan dimulakan oleh Ibn Tumat. Mazhab dia Asy'ariyah. Saya kata, tak adil untuk kita menyalahkan semua Asy'ariyah. Tapi kalau kamu nak address keganasan yang disalahfahami daripada ISIS, kenapa ini tidak diadres? Kenapa ini tidak disebut? Kes Al-Ma'unah. 30 orang menyerah diri tu. Apa asas perjuangan dia, apa? Al-Ma'unah kata, dalam temu ramah dengan polis yang pergi tangkap Amin tu, dia kata dia dapat arahan daripada wali. Daripada situ, dia menganggap dia berada di atas kebenaran. Apabila dia berada di atas kebenaran, dia pergilah rampas senjata dan sebagainya. Baik, aliran ni mai daripada mana? Tidakkah aliran yang menganggap bahawa orang boleh mendapat arahan langsung daripada para wali, ataupun arahan langsung daripada Nabi, ataupun arahan langsung daripada nuqaba ke apa ke wali-wali ghaib ni, tidakkah aliran begini sangat bermasalah? Kalau wali tu bagi tahu kat dia pergi rampas senjata dan pergi buat kok, jatuhkan kerajaan, bukankah ni berbahaya? Berbahaya. Baik, aliran mana yang nak menghidupkan ini? Trend yang sama menganggap orang boleh mendapat arahan daripada wali-wali, menganggap wali-wali tahu benda gaib, menganggap wali-wali ni boleh pergi gathering dengan Nabi, dia ada gathering tahunan dengan Nabi, Nabi bagi kat dia arahan dan sebagainya. Ada dalam tarekat Nazim Haqqani yang nak dihalalkan di banyak-banyak negeri. Apa polis kata? Saya sebut, tak adil untuk salahkan Nazim Haqqani atas kesalahan kelompok-kelompok ni, walaupun ada persamaan. Begitu juga jangan buat benda yang sama kepada Salafi yang bukan jihadi ni. Salafi yang bukan jihadi tak ada kena-mengena dengan ISIS. Tapi kalau kerana sama-sama pegang dengan akidah Salafi, kamu nak tembak ke situ juga, kenapa tidak dikenakan kepada tarikat Nazim Haqqani yang ada asas yang sama? Membenarkan orang dapat arahan langsung daripada Nabi. Bahkan kes jenayah tu berlaku betul. Aktiviti tu berlaku sampai dihentikan. Al-Arqam 94 dulu
ketika Al-Arqam diharamkan, antara laporan yang dikeluarkan pada ketika itu adalah ada budak Malaysia ditangkap di Mesir. Beberapa orang budak ditangkap di Mesir atas tuduhan tindakan merancang tindakan keganasan pada ketika itu. Perdana Menteri masa tu buat kenyataan, Arqam siapkan tentera 313 orang tentera. Pada ketika itu skuad Badar. Ada perbincangan besar lah tentang tu. Ada yang kata ada betul, ada yang kata tak ada, ada yang kata ini sekadar perang psikologi ke apakah. Tapi ideologi untuk nak menjatuhkan kerajaan dibincangkan pada ketika itu. Al-Ma'unah ni Salafi ke? Bukan. Al-Arqam ni Salafi ke? Bukan. Tapi kenapa kesalahan-kesalahan begini bila disebut, mazhab mereka tidak ditarik sekali. Apabila mai tentang Salafi jihadi, semua Salafi, dia bagi gambaran, menggambarkan bahawa kena berhati-hati dengan Salafi. Abu Sayyaf kiranya asal daripada kelompok yang ada afiliasi dengan Al-Qaeda, Salafi jihadi. Tapi tentera Sulu yang pergi serang Sabah tu, yang bawa tangkai apa semua ni, Salafi tak ada tangkai. Ini bukan Salafi. Ganas juga. Orang buat keganasan ni ada banyak sebab. Tapi kalau sebab ini diabaikan, lalu disasarkan serangan kepada satu kelompok semata-mata, ini tidak adil. Saya minta maaf, isu ni mungkin sensitif, isu Mamali dulu. Saya bukan nak sebut siapa yang salah, polis yang salah pergi serang ke, ataupun jemaah yang salah lawan polis. Bukan nak sebut siapa yang salah, tapi telah berlaku apa yang berlaku. Berlaku pertempuran. Pertempuran telah berlaku. Ada kena-mengena dengan ideologi Salafi ke kat sini? Tak ada. Kenapa ini semua diabaikan, tidak dipanjangkan kepada mazhab dan aliran, tapi dengan tingkah laku sedikit Salafi jihadi ni yang ditentang oleh majoriti Salafi, ini dianggap ada kaitan dan kena berhati-hati dengan Salafi. Datuk Ayub Khan sebut dalam kenyataan dia sebelum ni, saya nak tunjuk betapa kenyataan-kenyataan ini sangat tidak adil. Katanya kelompok-kelompok begini memberi kenyataan yang ekstrim. Kenyataan mereka ekstrim, tak sesuai di Malaysia. Apa contoh kenyataan ekstrim tu? Tengok satu kenyataan ekstrim. Contohnya apa? Mereka menggambarkan sambutan Maulid Nabi sama seperti berarak tai busem. Ini ekstrim, kata Datuk Seri Ayub Khan. Masa tu Datuk kot, belum Datuk Seri. Okey? Apa katanya? Kelompok ni ekstrim sebab mereka mengeluarkan pandangan berarak untuk Maulid Rasul sama macam berarak untuk tai busem. Ekstrim. Baik. Kawan Datuk Ayub Khan iaitu Zamihan Makzin. Zamihan Makzin pula kata, siapa tak mau sambut Maulid mewarisi iblis, sebab iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Kalau yang tu ekstrim, kawan hang si Zamihan ni tak ekstrim ke? Apa beza? Yang belah ni kata sambutan Maulid sama seperti berarak tai busem, ekstrim. Zamihan pula kata tak mau sambut Maulid mewarisi iblis, sebab iblis bersedih di atas kelahiran Nabi. Iblis tak mau sambut Maulid juga. Dua-dua ekstrim. Di sini dihentam, tapi di sini kawan dia. Kita nak persoalkan mana manhaj dia. Kalau dia orang agama, okey, tak ada masalah. Semua orang dia ada kawan-kawan yang dia sokong, tapi pakai uniform polis yang sepatutnya berada di pertengahan. Kenapa ekstrim ini dihentam? Ekstrim tu tak dikatakan apa-apa. Antara apa? Katanya ciri-ciri aliran ini adalah mereka menganggap orang kafir harbi. Satu-satunya mufti di Malaysia yang kata DAP kafir harbi by word adalah Mufti Pahang. Tak ada kena-mengena dengan Wahabi ke Salafi ke apa ke? Itu tak ekstrim ke? Kalau ada pun kenyataan begitu, ia dikeluarkan oleh Mufti Pahang. Mufti Perlis tak pernah kata macam tu. Isu-isu begini kan,
kelompok ini kata kerajaan Taurut katanya. Mereka kata kerajaan Taurut, mereka kata kerajaan ni kerajaan sekular dan sebagainya. Tuan, ini pertembungan begini berlaku disebabkan perbezaan parti politik dahulu. Telah berlaku tapi tak disalahkan. Dia ambil apa yang dibuat oleh kelompok Salafi Jihadi, bagi gambaran supaya orang yang dengar tu nampak bahawa masalah dia bermula dengan ideologi Salafi. Ini isu yang kena saya kena address juga. Kena berlaku adil dalam bab ini. Dia tak boleh lah mentang-mentang kawan kita duduk diam, orang yang satu aliran kita duduk diam, kesalahan orang lain kita besarkan, kita kaitkan dengan manhaj itu secara umum. Ini tak boleh. Beliau sebut sebelum ni, beliau sebut cukuplah sekadar orang Salafi kata dia Syiah. Bila kata Syiah, nanti orang lain akan datang, orang lain akan halalkan darah dia dan sebagainya, buat cubaan nak membunuh dan sebagainya. Ini bukan kerja Salafi saja. Puak ekstrim yang macam ni, ugut nak bunuh orang, ugut nak mencederakan orang, berlaku dalam semua aliran. Kes baru ni, berapa ramai ugut nak bunuh Rora? Manhaj mereka tak dipersalahkan pun. Mazhar punya kereta kena bakar, manhaj ni pun tak dipersalahkan pun. Tapi bila datang orang ugut Datuk Seri Ayub Khan ni, katanya idea ni bermula sebab Salafi pergi tuduh dia Syiah, orang lain menghalalkan darah dia. Bukan hang seorang yang kena ugutan macam ni, orang lain pun kena. Tetapi tak adil lah kalau manhaj dipersalahkan atas isu-isu yang macam ni. Tu saya nak tekankan. Dalam bab ini, kalau betul-betul nak lawan ekstremis, sasarkan kepada kelompok ekstremis tu. Sasarkan kepada kelompok ekstremis. Sasarkan kepada kelompok teroris. Tapi jangan dikaitkan manhaj secara umum. Sebab kalau kamu sasarkan kritikan kepada satu manhaj, sama ada Salafi ke, sama ada Syairah ke, sama ada Maturidiyah ke, apakah, kamu akan menyebabkan kebencian berlaku di kalangan ramai orang. Ramai orang bila mereka tengok ucapan Datuk Seri Ayub Khan ni, mereka keluar, mereka kata apa? Tengok Salafi sokong keganasan. Sedangkan hakikatnya tak begitu. Itu kelompok minoriti. Baik, kalau orang nak counter balik isu itu, kalau orang buat macam saya sebut tadi, keluarkan semua keganasan yang berkaitan dengan tradisionalis ataupun Asy'ariyah, buat kesimpulan Asy'ariyah membawa keganasan. Akhirnya kalau semua orang buat begini, semua mazhab akan tercalit dengan keganasan. Jadi isu ni kena adil, kena adil. Jangan buat tuduhan rambang kena kepada orang lain yang mengikut aliran. Aliran ini ada ramai orang dalam aliran itu. Ada banyak sub pemikiran. Di Malaysia kan, di Malaysia, satu-satunya orang yang kena penjara seingat saya sebab mengajar tanpa tauliah, satu je, Ustaz Rasul Dahari. Dia seorang je kot kena penjara sebab mengajar tanpa tauliah. Ada dia lawan? Tak. Duduk dalam penjara setahun. Kita ada pandangan yang tak setuju dengan dia, tapi dia menunjukkan contoh kumpulan yang bersama dengan dia, walaupun ucapan mereka tentang bid'ah keras, tetapi mereka taat kepada pemerintah. Ketika dipenjarakan, dia tak ajak untuk orang lawan pemerintah. Bahkan mereka memegang pandangan bahawa jangan lawan dengan pemerintah. Di Saudi, saya bagi contoh dekat Saudi, Salafi mazhab rasmi, tapi pembawakan ulama di Saudi adalah taat kepada pemerintah. Urusan-urusan kenegaraan serahkan kepada pemerintah. Trend mereka di sana. Sampai kritik pemerintah pun dia tak bagi. Jadi tak adil lah kalau dia pergi letak torchlight dia tu, pergi suluh kepada Salafi Jihadi, kemudian bagi gambaran kepada orang awam, tengok ini Salafi punya kerja, Salafi buat begini. Ini sikap yang sangat tidak adil. Orang agama buat, kita boleh faham. Sebab orang agama akan berbeza pandangan. Orang agama ada dia punya bias sendiri. Tapi orang yang sepatutnya duduk di tengah-tengah kepimpinan polis tak boleh buat perangai begini. Tak wajar buat perangai begini, menggunakan kedudukan dia untuk menimbulkan kebencian kepada satu kelompok manusia. Contoh yang saya sebut ni ada dalam video dia. Ucapan dia boleh cek balik ucapan dia. Dan sekali lagi saya sebut ni bukan kerana nak cari-cari kesalahan. Kalau tak ada ucapan terbaru dia ni, saya pun tak teringin nak sebut nama. Adil lah, berlaku adil. Serang ekstremisme tu dah. Itu kat situ kerja dia. Kelompok tu yang salah. Yang nak pergi tarik dengan manhaj Salafi, dengan membida'ahkan amalan-amalan yang khilafiyah. Ini memang khilafiyah, ada mazhab yang bida'ahkan. Nak haramkan macam mana?
Dalam buku Maliki, baca talqin ramai-ramai. Imam Malik kata bid'ah. Dalam mazhab Maliki bid'ah. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu dianggap okey. Itulah nama dia khilaf. Bila nama dia khilaf, ada orang kata bid'ah, ada orang kata sunnah. Di situlah yang berlaku khilaf. Kalau nak semua orang kata okey, jangan kata bid'ah, itu bukan khilaf. Saya tak expect ketua polis untuk faham ni sebab memang bidang dia bukan bidang agama. Tapi agamawan aswaja kena faham lah. Nama kata khilaf, itulah khilaf. Takkan semua orang nak bagi satu pandangannya. Hang boleh kata sunnah, aku boleh kata sunnah, hanya yang kata bid'ah. Ini bukan khilaf. Kalau begitu sepakat namanya. Jadi itu lemak sejam dah. Tak ada masuk tajuk kita. Saya kena sebut juga lah benda ni. Lama duk simpan tapi kerap kali 3-4 tahun sekali beliau akan buat statement. Saya tak tahu dia ada niat ke tak ada niat, tapi daripada statement itu memberi gambaran bahawa kena hati-hati ya dengan Salafi. Selain daripada Syi'rah, selain daripada Maturidiyah, selain daripada Junaid Baghdadi, selain daripada Imam Ghazali, ini kena jaga-jaga. Membuka pintu kepada keganasan. Ini kenyataan yang jahat. Bias, prejudis, membawa kepada kebencian kepada satu kelompok. Apatah lagi ini satu negeri yang merupakan pegangan rasmi di negeri itu, diiktiraf oleh raja memerintah negeri itu, Salafi. Jadi pegang jawatan tinggi kerajaan jangan buat perangai macam ni. Tak patut dan tak padan. Imam Malik tunggu ni kali ya. Nak sambung Imam Malik? Ha? Saya duk plan nak cakap bab ni 10 minit, 15 minit, tapi dah tu lah. Tapi saya bukan ada masalah nak marah beliau ke apa. Tak ada lah. Tapi cuma kita terasa lah, kita Salafi, kita bukan Wahabi. Bukan pasal lain kali ya Imam Malik. Imam Malik boleh tunggu insya-Allah. Saya ingat tuan-tuan dalam diskusi dengan Ustaz Engku ni kan. Dia tanya, Salman ni Asari ke? Ya, saya Asari. Wahabi tu Asari ke? Ya, Wahabi tu Asari. Salman Wahabi ke? Tak, saya bukan Wahabi. Dia blur, dia tak boleh faham. Kalau orang Asari, dia pun Asari, pasti faham bukan Wahabi. Macam mana kita nak orang bawah-bawah ni kita nak bagi mereka faham, sedangkan agamawan dia pun tak faham yang ada banyak spektrum dalam Salafi. Bukan semua Salafi tu Wahabi. Bukan semua. Itu agamawan pun tak boleh nak faham. Macam mana orang bawah nak dapat faham isu ni? Dan sama juga seperti kelompok-kelompok lain yang mainstream dalam Salafi ini adalah mainstream yang tidak membawa kepada permusuhan, tidak membawa kepada aktiviti keganasan, mengajar kepada taat kepada pemerintah. Demikian juga mainstream pada hari ini Asy'ariyah, sama. Mainstream dia sama. Jadi permusuhan akan berlaku, tuduh-menuduh akan berlaku kalau kita ada ramai pegawai tinggi kerajaan yang bersifat begini, bersifat tidak adil, bersifat prejudis terhadap satu aliran, akhirnya orang akan tuduh-menuduh. Jadi itu sedikit sebanyak tentang tajuk ni. Kita buka soalan lah. Sebab nak buka Imam Malik tinggal 5 minit ya. Sorry lah tuan-tuan, teremosi dan terkeluar tajuk. Tak apa aja. Ada soalan? Jangan tanya kenapa hari ni tak ada Imam Malik. Apa beza antara Salafi Wahabi dengan Salafi yang bukan Wahabi? Okey. Wahabi ini gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi. Okey, di Saudi. Gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Apabila dia mulakan gerakan itu, ada pertembungan di antara Bani Sa'ud dan Hashimiyah di Saudi. Okey, keluarga Hashimiyah dan Bani Sa'ud di Saudi. Dua-dua ada fasa bekerjasama dengan British. Bukan sahaja Wahabi, bukan sahaja Bani Hashim. Dua-dua ada fasa bekerjasama dengan British. Dua-dua ada fasa dikhianati oleh British, rasa dikhianati oleh British. Dua-dua terlibat di dalam peperangan dan pengkhianatan sesama mereka. Dua kelompok di Saudi pada ketika itu, Bani Sa'ud dan juga Bani Hashim. Akhirnya British bahagi negeri lah. British menerima Saud sebagai pemerintah. Bukan British menerima lah, mungkin mereka perbincangan sendiri, tapi British terlibat sama dan dia juga menerima keputusan itu. Bani Sa'ud memerintah di Saudi. Hashimiyah ni
Qadhi Sharif Hussein kalau tak silap, dijadikan pemerintah di Jordan. Seorang lagi anak dia di Iraq pada ketika itu. Kemudian Iraq berubah kerajaan, dan bermulalah kerajaan Jordan dengan Hashimiyah, dan juga Saudi, Bani Saud di Saudi. Dan daripada Bani Saud ini, dia ada hubungan yang baik dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Apa yang berlaku di Saudi, perkembangan ini adalah perkembangan aliran yang ada mereka tak suka diberi nama tu, ada yang suka diberi nama itu, tapi secara umumnya dia dikenali sebagai aliran Wahabi lah. Dikenali sebagai aliran Wahabi, mengambil kira asas perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai sekarang khutbah-khutbah Jumaat di Saudi, mereka akan banyak iktibas ataupun ambil nama Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan sebut nama dia, ucapan-ucapan dia, bukan sebut nama dia, puji dia, tak. Ambil ucapan dia daripada buku dia untuk dibentangkan tentang tauhid dan sebagainya. Ini di Saudi. Beliau pejuang tauhid. Ada beberapa perbincangan, keras sangat ke, tak keras sangat ke, ini perlukan perbahasan lanjut lah tentang perjuangan dia, sama ada sesuai tak metod tu. Ketika itu zaman dia di Saudi, tabaruk dengan wali-wali ni tersebar luas ketika itu. Ada orang, mereka barang hilang, mereka tak minta dengan Allah Ta'ala, mereka minta dengan wali. First kali barang hilang, alamak, nak buat macam mana ni, phone hilang, pergi ke kubur wali, tolonglah bagi balik barang aku, buat bagi balik barang aku. Kambing hilang, dia akan terus menyeru nama wali. Ya Syekh fulan-fulan, bagi balik kambing aku. Itu orang awam punya strength. Sakit, terus pergi minta kepada wali-wali, sembuhkanlah anak aku. Orang awam. Agamawan pula akan justify. Agamawan kata tak apa yang mereka buat ni, niat mereka minta kepada Allah Ta'ala. Tetapi kerana berkat agamawan, itu agamawan, orang agama punya justification. Di peringkat orang awam ketika itu, seru wali-wali jadi benda biasa. Muhammad bin Abdul Wahab datang, dia memerangi perbuatan-perbuatan sebegini. Ada tukun, ada tangkai yang diikat pada ketika itu, ada batu-batu yang dihormati diarahkan untuk pecahkan ke semua ni. Itu Muhammad bin Abdul Wahab. Perjuangan dia, dan diteruskan sampailah sekarang ini di Saudi. Madhab akidah adalah madhab Salafi. Itu di Mesir, itu di Saudi. Dalam masa yang sama, ada kelompok pembaharuan di Mesir, Ikhwanul Muslimin, buat reform di Mesir. Mereka ini berbeza sikit, perjuangan dia berbeza. Mereka menulis dalam akhbar, mereka banyak berpuisi, mereka banyak terlibat dalam sistem yang semi demokratik lah pada ketika itu, perbincangan dan sebagainya, kehidupan yang lebih terbuka di Mesir. Akidah mereka, tokoh-tokoh besar akidah Salafi, tapi pembawakan dia lain, perjuangan dia lain. Dia bukan lagi nak lawan benda-benda syirik, dia lawan dalam bentuk untuk menjaga negara, membina negara. Tetap Salafi, tapi dia bukan Wahabi. Di tanah Melayu, banyak pelajar-pelajar kita yang balik daripada Mesir, bawa ideologi ni berkembang sehingga jadi kaum muda. Kaum muda pada ketika itu, mereka ke tengah dan ke hadapan di dalam menulis novel, menulis buku-buku dan sebagainya, buka sekolah, reform di Malaysia dan Indonesia. Sebahagian mereka ambil daripada ideologi Wahabi di Saudi, sebahagian mereka ambil ideologi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Yang Mesir ni bukan Wahabi, kedua-duanya akidah Salafi. Tapi sama-sama mereka pun saling, ada yang ni tak setuju dengan tu, itu hentam ini dan sebagainya. Ini dua kelompok dah. Dalam moden ni, sampai zaman moden, dengan usaha Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bila dia cuba menyatukan kumpulan ulama yang pertengahan, yang cuba untuk reform ini, dengan bantuan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, gabungan ini berkembang. Gerakan Islam di seluruh dunia ada perhubungan dan pertalian di kalangan mereka. Hamas di Palestin, di Algeria sekarang kerajaan pro-Islam juga di Algeria, Mesir sentiasa kena tekanan. Jadi kelompok-kelompok ini, tokoh-tokoh besar mereka kebanyakannya juga Salafi, tapi bukan Wahabi. Dia bukan Wahabi, mereka Salafi. Kalau dengar ucapan tokoh-tokoh besar Hamas, mereka Salafi, berakidah Salaf. Tapi mereka tak puji Wahabi lebih-lebih, tak puji Muhammad bin Abdul Wahab, sebab mereka tak ada kena-mengena dengan perjuangan di Saudi tu. Perjuangan mereka lain. Bila berlaku pertembungan di antara kuasa, ini penting, berlaku pertembungan di antara kuasa-kuasa yang ada, akhirnya orang mencari kawan yang ada interest yang mereka kongsi bersama. Interest yang dia kongsi bersama. Saudi sebelum ini berkawan rapat dengan Mesir.
kawan rapat dengan Mesir untuk menekan Ikhwanul Muslimin. Saudi, Salafi, Wahabi. Di Mesir pula sosialis ke apa, kerajaan dia yang ada menekan Salafi yang lagi satu pula, Ikhwanul Muslimin. Itu yang berlaku. Di Hamas pula, kelompok Hamas, dia ada hubungan yang baik dengan kelompok jihadi daripada Yaman atau daripada Lebanon, Hizbullah Syiah. Hamas Salafi, mereka kawan. Sebab dia tu serang Israel daripada atas, dia ni cucuk Israel daripada bawah. Mereka boleh geng sama-sama lawan Israel. Salafi di Saudi marah Hamas sebab dia ada hubungan yang baik dengan Hizbullah Syiah. Hamas kata, kalau aku tak kawan dengan dia, nak kawan dengan siapa lagi? Orang lain tak mau bagi senjata kat aku, dia yang bagi. Ada, itu kawan dia. Bila berlaku krisis di Syria, berlaku pertembungan dalaman di antara mereka, di mana pada ketika itu Hamas mengambil pendirian untuk bersama dengan kelompok yang menekan Bashar Assad di Syria. Kelompok Islam, kelompok Muslim yang bangkit menentang Bashar Assad, itu pendirian Hamas. Hizbullah pula mempertahankan Bashar Assad. Ada pertembungan di antara mereka. Yaman pula Syiah Houthi yang difund oleh Iran. Zaman Datuk Seri Najib, Malaysia join force dengan Saudi, yang center King Salman dibuka oleh Datuk Seri Najib di Malaysia. Asy'ariyah dengan Wahabi, geng. Lawan siapa? Lawan jihadi, Salafi jihadi. Dan affiliation tu jadi besar lah, penyertaan negara-negara lain yang baik dengan Saudi juga pada ketika itu. Bila Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tutup center tu. Mat Sabu umum tutup center tu zaman tu. Sekarang Mat Sabu pun dah tak jadi Menteri Pertahanan, Tun pun dah tak ada dalam kerajaan, dah tak ada dalam kepimpinan. Datuk Seri Anwar pula masa dia pergi ke Saudi buat kenyataan yang kita tak ada masalah untuk sambung semula. Cuma saya nak sebutkan, mazhab ni yang dinamakan Salafi itu adalah ideologi orang yang menganggap bahawa akidah diambil berdasarkan apa yang difahami oleh Nabi dan para sahabat dan 3 kelompok awal. Idea ini nak bagi untuk langkah semua perbahasan falsafah dan ilmu kalam, cuba faham akidah sebagaimana yang difahami oleh generasi awal. Itu Salafi. Sebagaimana Imam Bukhari tulis dalam Khalq Af'alil Ibad, sebagaimana ditulis oleh Al-Lalakai, sebagaimana ditulis oleh As-Sabuni, sebagaimana yang Imam Ahmad lawan keras. Kalau tuan-tuan ingat, minggu lepas kita cerita pasal Imam Ahmad, lawan keras nak mengatakan bahawa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Jadi kelompok Salafi adalah kelompok yang memilih untuk tak mau masuk perbahasan kalam, pegang akidah macam mereka ni pegang. Itu Salafi. Dan antara orang yang banyak jasanya menyusun semula perbahasan akidah mengikut generasi awal adalah Ibn Taymiyah. Jadi kebanyakan kelompok Salafi, sama ada Wahabi di Saudi, ataupun Ikhwanul Muslimin di Mesir, ataupun kumpulan-kumpulan yang merupakan proksi Ikhwanul Muslimin di banyak gerakan Islam seluruh dunia, ataupun gerakan yang proksi dengan Saudi di beberapa tempat lain. Sebab Saudi dia fund banyak juga untuk sebarkan salaf, hantar pendakwah ke negara-negara. Mereka ini semua bersatu di dalam akidah salaf. Tapi bukan semuanya Wahabi. Wahabi satu tu je. Yang ni bukan Wahabi. Jadi itu sedikit sebanyak. Saya ingat ni mungkin kali pertama kita bincang bab ni secara jelas. Itu dah sikit sebanyak. Salafi adalah akidah, Wahabi adalah gerakan di Saudi. Dan di Perlis, saya ingat disebut dengan jelas, di Perlis bukan Wahabi. Perlis berpegang dengan mazhab Salafi, tapi Perlis bukan Wahabi. Mufti Perlis tak mengajak mana-mana buku Wahabi. Saya pun tak pernah ajak buku Wahabi kat sini kan, tak pernah. Saya tak pernah quote pun kata Muhammad bin Abdul Wahab sekian-sekian. Saya tak pernah quote. Jadi itu pun nama kita diletak dalam list Wahabi. Bila tanya bukti, dah saya kopi je. Orang lain tulis, boleh pula macam tu. Kopi je. Tapi menuduh bukan main. Main sedap ya tuduh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi nak tanya? Kalau ada pun last, kalau tak kita tutup majlis. Saya rasa bersalah pula tak cerita pasal Imam Malik. Apa? Rasa bersalah tu penting Ustaz. Dia hutang satu lagi. Kalau nak ikutkan schedule kan, jadual 22 Februari.
Nanti kita tengok macam mana. Ya, kita tengok schedule 22 Januari. Tapi poster tu hari ni nak tukar lain ke tak? Tak payah kita pakai yang poster yang lama tu untuk next Lusra. Tak ada orang soalan. Ha? Tak ada orang soalan. Ada soalan? Tak ada? Sebab kesimpulan sikit. Buat kesimpulan. Ustaz. Okay, Conclusion. sebelum kita tutup majlis ni, alang-alang kita cerita tentang keganasan, tentang ekstremis ni semua, saya nak tekankan itu benda penting. Manhaj salaf tentang keganasan ni apa? Pertama, ini kita kena semua kena ingat. Bukan nak please siapa-siapa, bukan nak stay on the safe side ke apa ke, tak, bukan itu. Tapi kena dengar betul-betul, ambil perhatian. Manhaj salaf adalah mentaati pemerintah Muslim. Pemerintah Muslim kena taat. Sekalipun kamu melihat sesuatu yang tunkirunaha, perbuatan yang dia buat tu kamu tak suka, kamu rasa tak puas hati, dia buat benda yang aku tak suka. Okey? Selagi pun dia buat benda yang kamu tak suka, jangan sekali-kali cabut tangan kamu daripada ketaatan. Ini manhaj salaf. Jangan cabut tangan daripada ketaatan. Pemerintah buat benda yang kamu tak suka, kamu geram, rasa marah. Orang buat stadium nak main bola, dia pergi buat konsert, rosak padang, marah macam mana pun jangan lawan dengan dia. Kutuk sikit-sikit tak apa, tapi jangan lawan. Jangan cabut ketaatan daripada pemerintah. Tak boleh, haram, burah. Tapi kata illa antara kufran bawaha, melainkan apabila kamu melihat kekufuran yang jelas. Kata Imam Nawawi, kekufuran yang jelas ni kerajaan, sehingga negara itu kekufuran bermaharaja lela, sehingga tak boleh nak beza dah mana satu Islam, mana satu bukan Islam. Syiar Islam pun dah hilang, itu cerita lain. Tapi selagi mana pemerintah itu pemerintah yang Muslim, mendirikan solat secara zahirnya, dalam rumah dia semayang ke tak, kita tak tahulah. Tapi hari-hari yang dia pergi semayang tarawih kat masjid, dia bukan duduk makan lah, dia pergi semayang tarawih dengan orang ramai. Semayang Jumaat, dia duduk semayang Jumaat. Dia mendirikan solat, dia berpuasa. Tak ada lah pukul 2 tengah hari dia pergi makan waktu bulan puasa. Dia puasa, dia mendirikan solat. Dia Muslim, tak boleh kena taat kepada dia, wajib taat kepada dia. Ini pendirian sunnah. Dan arahan untuk perang hanya dikeluarkan oleh pemerintah. Memerangi mana-mana kelompok, pemerintah keluarkan arahan tu. Kita tak boleh keluarkan arahan sendiri. Oh, kelompok ni nampak macam teruk lah, jom iklan lawan dengan dia. Tak boleh. Di Malaysia lah, contohnya di Malaysia, ada perlembagaan, ada undang-undang, ada kerajaan. Jadi kelompok bukan Muslim di Malaysia, walaupun ada benda yang kita tak puas hati dengan dia, tak puas hati dengan dia, parti politik ke, gerakan-gerakan yang kita tak puas hati dengan dia, tetapi selagi mana dia membayar cukai kepada kerajaan, dia bergerak mengikut lunas-lunas perundangan, kita lawan dengan dia mengikut lunas-lunas perundangan. Itu yang kita kena buat. Tak boleh cabut pedang pergi lawan dengan dia. Contohlah kes yang tersebar baru ni kan, kes kelompok-kelompok bukan Islam sebagainya duk tuntut nak bagi murtad balik anak yang masuk Islam. Satu pihak Islamkan anak, mak ataupun bapa dia tak setuju. Dah Islam dah, budak tu memang nak masuk Islam. Kelompok-kelompok yang pergi ke mahkamah menuntut supaya budak-budak ni dibatalkan keislaman dia. Mereka menzahirkan pemusuhan kepada Islam. Betul. Dia pergi kepada saluran undang-undang, lawan dengan dia di saluran undang-undang. Tak boleh kata mereka ni kafir harbi, kita perangi mereka. Tak boleh. Melainkan keputusan itu dikeluarkan oleh kerajaan Islam. Jadi ini pegangan kita. Yang kita sebut kat depan orang, yang kita sembunyi-sembunyi belakang-belakang sama-sama kita pun, ini yang kita sebut. Jadi Datuk Ayub Khan and the gang ni kena berhati-hati. Jangan mudah-mudah tuduh orang, letakkan orang tu dalam bakul. Ini mudah menjadikan seseorang itu sebagai ekstremis. Tak, ekstremis ada dalam mana-mana aliran pun. Dan kita berlepas diri daripada sifat ekstremis dan juga teroris. Wallahu a'lam. Okey, kita tutup majlis. Ke nak sambung lagi Imam Malik balik pukul 12? Itu apa lain kali ya. Okeylah, lain kali dia. Saya nak bagi ceramah Imam Malik pun tak boleh kan. Jadi tunggu ustaz jugalah. Tak apalah, next usrah kita sampai ke tajuk tu juga. Tapi bagus juga perbincangan ni kan. Mana-mana yang tak tahu, duk tuduh sana, duk tuduh sini, kita tahu sebenarnya apa tu Wahabi, apa tu Salafi. Satu kelompok mazhab atau manhaj, satu lagi gerakan. Itu yang paling penting yang kita boleh simpul lah kan.
Okey, kita tutup majlis Okeylah, terima kasih kepada semua hadir pada majlis pada malam ni, dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita akan sambung musrah pada 22 bulan. Dan saya minta ni lah, kita ajak kawan-kawan kita lagi. Sekarang ni memang demam Asian Cup kan, jadi 2 minggu lagi Asian Cup dah habis, insyaAllah kita akan ni lah, tambah lagi insyaAllah bagi penuh majlis insyaAllah. Okeylah, kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Wa qawli hadza astaghfirullahalazim. Subhanakallah wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.